Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati, kita masih diberi kesempatan oleh Allah. Pada malam ni kita dapat solat jemaah bersama-sama dan insya-Allah kita akan menyambung sesi pembacaan buku ataupun kitab yang bertajuk Faham Faraid, muka surat 74, surat 74, iaitu syarat-syarat pusaka. Jadi sebelum ni kita dah bincang, siapakah ataupun orang ataupun pihak-pihak yang yang boleh ataupun yang menyebabkan, yang boleh menyebabkan seseorang itu ataupun satu pihak itu mendapat ataupun memperolehi harta pusaka. Yang pertamanya melalui pernikahan, yang keduanya melalui nasab, yang ketiganya melalui dipanggil walak ataupun tuan ataupun puan yang membebaskan hamba, yang keempat Islam ataupun yang dipanggil batu mal. Namun begitu ada syarat-syarat yang perlu dipenuhi. Dia ada sebab-sebab dan ada syarat-syarat yang perlu dipenuhi sebelum harta pusaka itu boleh dibahagi-bahagikan. Disebut sini ada 4 syarat. Terdapat 4 syarat yang membolehkan seseorang itu mempusaki harta si mati. Syarat yang pertama, mestilah berlakunya kematian. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini mru'un halaka laisa lahu waladun walahu ukhtun falaha nisfu ma tarak. Jika seseorang itu meninggal dunia, mati saja seorang, dan dia ataupun ia tidak mempunyai anak, orang tak punya anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya perempuan itu 1/2 daripada harta yang ditinggalkannya. Itu petikan daripada ayat surah Nisa 176. Syarat yang pertama, mestilah berlaku kematian. Ada bukti orang tu mati. Ada bukti orang tu mati. Kalau kita urus pusaka, tuan-tuan, sebabnya kita bila lantik pentadbir ni, penting pentadbir pertama sekali kena kumpul dokumen. Dokumen siapa? Dokumen orang yang mati tu. Pertamanya ialah sijil mati lah kan. Cumanya ialah mungkin kematian itu telah berlaku lama. Contohnya zaman Jepun, mana nak cari sijil mati lah. Kadang-kadang beginilah, kadang cabaran. Perlu cari bukti-bukti lain. Antaranya mungkin ada bukti kubur. Kubur. Ada pula kubur tak bertanda. Susah lah kan. Jadi kematian seorang itu dapat dibagi pada 3 pula. Yang pertama dipanggil kematian hakiki. Kematian hakiki ni ialah kematian yang jelas, iaitu di mana keadaan seorang itu tidak bernyawa, mestilah disaksikan sekurang-kurangnya 2 lelaki yang adil atau dapat dibuktikan kematiannya seperti pengesahan doktor, laporan forensik dan sebagainya. Perlu buktilah. Sekarang ni ialah kalau tak ada bukti macam mana tu. Cumanya tuan-tuan, ada beberapa kes. Hari ni dia mati, tiba-tiba hidup. Ada juga kes berlaku. Ada beberapa kali, tuan-tuan. Mungkinlah masa tu jantung dia berhenti. Contoh, doktor cek mati dah, tapi kemudian hidup. Macam mana pula keadaan tu? Beberapa kali berlaku. Jadi jika seorang itu kembali hidup setelah kematiannya yang hakiki tadi itu, dengan apa cara sekalipun, contohnya dia punya karamah, ataupun dia disihir, ataupun
Sebabkan oleh faktor-faktor perubatan ataupun ya mungkin ya satu masa besok ada teknologi tertentu tak boleh hidup kembali dan sebagainya. Kalau katakan dia dah masa dia istiakan mati tu, harta dia dah bagi macam mana? Harta dah bagi. Kalau ikut di sini ya, pusakanya tidak dikembalikan semula sebab dia dah mati. Tak. Dia isi dah mati dah. Waris-waris dah ambil dah harta dia, dah bagi-bagi dah, difaraid kan. Tak adalah tuan-tuan. Maknanya harta tersebut kekal menjadi milik waris dia. Ya. Tuan-tuan, sebabnya kita masih hidup tuan-tuan ya. Contohnya ayah kita dah mati kan. Tuan-tuan cari kompos CJ mati ni ya. Saya daripada awal berapa kali siri kuliah saya pesan pada diri saya dan tuan-tuan perempuan ya, buat fail peribadi. Buat fail faraid peribadi. Buka fail tuan-tuan. Cari CJ nikah ayah, CJ mati ayah kita, contohlah. Ni kumpul tuan-tuan. Ni sebabnya bila kita nak uruskan pusaka, yang kita ni semua bukan kita nak urus harta kita sendiri tak. Yang nak urus tu anak-anak kita ataupun waris-waris kita. Saya pengalaman tentang berapa tahun ni ya, terlibat dalam pengurusan harta pusaka baru sekali. Baru seorang yang kami uruskan tu datang ke pejabat dia. Tu Haji, dia kata ini fail peribadi saya. Ini fail peribadi isteri saya. Isteri dia meninggal masa tu, tuan-tuan. Isteri dia meninggal. Jadi kita datang tu semua dah komplit dah. Semua dokumen, dokumen si mati. Penting tuan-tuan, bila kita nak uruskan pusaka ni, ada 3 bukti utama yang kita perlukan. Yang pertamanya ialah diri kita lah. Kita. Kita yang akan mati ni tuan-tuan. IC, surat beranak, mak ayah kita punya IC, mak ayah kita punya CJ nikah, mak ayah kalau CJ cerai, tuan-tuan. Ni penting ni. Saya pesan ni. Sebab apa tuan-tuan, bila kita nak urus pusaka, kalau tak ada dokumen-dokumen ni, ajam. Memang tak boleh urus harta pusaka. Ya? Sebab keperluan. Pula tu, dia kata, tuan Haji ada saya simpan, dia kata. Letak atas almari. Atas almari tahan lagi tuan-tuan. Saya pergi satu rumah tu, rumah klien. Dia kata, tu hari saya letak buah katil. Buah katil dokumen. Allah. Ambil fail daripada buah katil tuan-tuan. Yang atas almari tu pula, dulu dia kata ada tak atas almari. Tengok-tengok almari pula dia makan anai. Dah makan anai dah. Habis dokumen pun dia makan anai, tuan-tuan. Allahu Akbar. Ni ya. Sangat penting tuan-tuan. Orang kita ni lah, termasuk diri saya lah. Kita ni tak apa organize. Itu pertama. Bukti diri orang yang mati tu. Yang keduanya bukti apa dia? Dokumen apa? Dokumen waris-waris. Waris ada juga dah mati dulu. Waris dah mati dulu. Itu perlu bukti juga. Contohnya kita nak urus harta pusaka ayah, tapi anak meninggal dulu. Kena bukti. Kena bukti. Itu pun kena ada. Sebabnya tuan-tuan, kita nak urus pusaka ni, waris yang hidup ketika si mati-mati. Siapa yang hidup? Kalau dah mati tak ada. Tapi kena bukti lah orang tu dah mati. Kan? Kemudian pula berlaku kematian melapis. Lepas suami meninggal, anak meninggal. Lepas anak meninggal, cucu pula meninggal. Tak sempat nak urus. Macam baru-baru ni kena kepala air. Kepala air 10 orang sekali meninggal. Itu macam mana tu? Lagi complicated lah. Kalau tak kena cara dia, panjang cerita tuan-tuan. Itu yang kedua, bukti ataupun dokumen waris. Yang ketiganya, bukti harta. Geran tanah. Kalau rumah tu kita ada sale and purchase agreement, itu kumpul tu, photostat the whole set. Itu kalau kita buat permohonan, sama ada di Pejabat Pusaka Kecil, di Amanah Raya ke, ataupun di Mahkamah Tinggi Sivil, perlukan dokumen-dokumen ni. Nanti satu masa kita akan kongsikan macam mana nak urus pusaka di ketiga-tiga tempat ni, insyaAllah. Itu tuan-tuan.
Yang sekarang ni menjadi cabarannya tuan-tuan, account, penyata account, itu print, setahun sekali print, letak dalam. Anak-anak tak tahu ayah ni ada akaun mana, ada akaun luar negeri ke, kan macam cerita Tiga Abdul kan, rupanya ada harta luar negeri ya, sampai ghostan pada negeri harta. Tapi kena ada bukti lah. Penting tuan-tuan. Jangan sebut je ayah ada tanah di, tapi tak ada gerannya. Macam mana? Ayah cakap dulu ada tanah kita ni. Ayah ada tanah. Puas nak cari dah. Bukti tak ada. Benda-benda gini, ya, tuan-tuan, sebab perlunya kita belajar ni, kita kongsikan yang menjadi cabarannya selalunya dokumen. Ya. Nak dapatkan, kadang-kadang nak dapat IC adik-beradik pun bukan senang tuan-tuan. Saya tak buat kerja tu tuan, jangan suruh saya pula. Ada pula dia kata, Tuan Haji pergilah dapatkan IC adik-adik saya. Saya kata mana saya ada masa. Awaklah kumpulkan. Maknanya apa tuan-tuan? Ada something wrong tu. Saya syarat dia tuan-tuan, kalau kita urus pesaka, saya kata pertama sekali dokumen-dokumen ni kena ada. Tidak macam mana tuan-tuan, kita boleh tak buat apa tak. Ada ke dia ayah ni kahwin sampai 4 tuan-tuan. Itu ceritanya. Ayah kahwin sampai 4. Jadi adik-beradik di sini 5 orang. Ada di tempat lain 5 orang. Ada lagi adik-beradik pun kata ada yang tak ada anak pada. Jadi dia suruh saya cari. Saya kata saya tak buat lah kerja tu. Kalau tuan-tuan lantik peguam, kan? Peguam dia akan lantik, dia panggil apa, PI, Private Investigator. Pergi cari IC ni. Dia akan dapatkan, mungkin tak tahulah, mungkin cara-cara dia lah, pandai lah kan. Salah satunya dapatkan pada JPN lah, Jabatan Pendaftaran Negara kan. Tapi kita tak boleh lah ada akses kat situ. Tu, ya. Jadi kematian tu mestilah ada bukti, ya. Ada bukti. Dipanggil kematian hakiki. Mesti tahu sama ada do ke minah mati dulu lah. Do ke minah mati dulu. Ini penting tuan-tuan. Itu ada pengajaran tuan-tuan, ada pengajaran tu. Tu bagusnya Siti Ramli ni, nampak lawak-lawak tapi ada pengajaran, ya. Itu yang pertama, mesti bukti tu ada kematian, ya. Bukti dipanggil kematian hakiki, memang mati sungguh, bukan mati main-main punya. Yang keduanya kematian hukmi. Apa dia kematian hukmi ni? Kematian hukmi ialah kematian seseorang yang ditetapkan oleh mahkamah. Ini bagi orang hilang tuan-tuan. Orang hilang ni, orang hilang ni dianggap hidup, dianggap hidup selagi dia tidak tidak ditemui mati atau tak ada bukti-bukti mati, ya. Dia panggil mafkud. Orang mafkud ni orang hilang. Itu satu bab tuan-tuan dalam ilmu faraid ni. Orang hilang ni, ya. Memang agak panjang juga pembincangan dia, ya. Kematian seseorang itu yang ditentukan oleh mahkamah. Ia berlaku apabila seorang yang hilang tidak dapat dipastikan keadaannya masih hidup ataupun telah meninggal dunia. Daripada segi pandangan hukum, ya, orang ni kalau tak ditemui mayat dia ataupun tak ada bukti, dia dianggap masih hidup. Tuan-tuan, ya. Satu kes saya baca dalam buku, ya. Ini kes mahkamah lah tuan-tuan, ya. Orang ni dia keluar pergi kerja tahun 70-an tuan-tuan, pergi kerja, hilang. Kalau orang Terengganu dia pergi ke laut lah kan. Laut boleh kata, ke laut, hilang tuan-tuan. Mahkamah putuskan dia mati, anggap pengamatan 40 tahun kemudian. Masa dia hilang, masa keluar kerja tu umur 35. Tahun 70-an lah. Masa tahun 2000, saya tak ingat tahun 2000 berapa, baru mahkamah keluarkan keputusan. Apa alasan mahkamah? Mahkamah kata dia tengok kawan-kawan sekampung, kawan-kawan, kalau kita ni setaman lah kan. Di taman ni meninggal belaka dah. Masa tu ialah kita kebanyakan umur 70-an, 75 ni. Sini ada 70-an ada. Haji 70 lebih. Ada 80-an, 80-an. Ada. Tak ada tak. Jarang kita ni. Jadi dia beranggap, mahkamah beranggapan semua sahabat-sahabat ni kan, dia anggap meninggal juga. 40 tahun kemudian baru keluar perintah. Yang menjadi isu dia, orang ni tuan-tuan kalau hilang, dia yang pertamanya harta dia. Harta dia macam mana? Yang keduanya dia juga sebagai waris. Kalau dia dianggap hidup, maknanya dia mewarisi. Dia mewarisi. Kalau meninggal ayah dia contohnya, sebab kena banyak contoh tak. Kalau ayah meninggal, sebab saya bila belajar faraid ni kita kena banyak melukis.
Supaya nanti tuan-tuan bila masuk buat kiraan, tuan-tuan dapat gambaran. Ya. Jadi contohnya, katakan ayah ada anak, anak laki, anak perempuan, ada isteri. Saya selalu macam ni. Ya. Suami, isteri, anak laki, anak perempuan. Macam tu. Kena belajar draw ni. Sebab besok ni berguna ni. Nanti kita akan sambung. Sambung ke datuk, sambung ke adik-beradik, sambung ke cucu. Ni asas biasa gini. Suami, ada isteri, ada anak lelaki, anak perempuan. Biasa atas ni ada bapa, ada ibu. Dia macam tu. Bapa, ibu, suami isteri. Macam tu. Jadi kita tengok kalau katakan bapa ni meninggal, ni waris dia lah. Suami meninggal, dia waris dia bapa, ibu, isteri, anak lelaki, anak perempuan. Begitu. Kalau isteri meninggal pula, suami. Jadi 6 orang ni dipanggil waris utama. Ini kalau meninggal, kemudian anak ni tak dijumpa contohnya. Anak ni tak jumpa, contohnya dia hilang. Tapi dia tidak dianggap mati. Dia dianggap masih hidup. Maknanya dia ada bahagian. Ada bahagian. Selagi tidak ada perintah mahkamah. Perintah mahkamah pula, tuan-tuan, kita di Indonesia ni ada 2 perintah. Satu perintah mahkamah syariah, satu perintah mahkamah sivil. Di mahkamah sivil 7 tahun, di mahkamah syariah 4 tahun. Yang kes tuan-tuan ingat tak? Kes yang MH370. Itu dipanggil kematian hukmi lah tu. Yang MH17, itu hakiki. Sebab kita jumpa mayat dia kan. Kapal terbang jatuh, meletup, jumpa bangkai, jumpa mayat. Tapi MH370 hilang, tak tahu ke mana perginya. Itu dia panggil kematian hukmi tu. Kalau nak selesai macam mana? Kena dapatkan perintah mahkamah. Dah 7 tahun lebih dah kan? Boleh dapat perintah mahkamah sivil. Kita urusan pusaka ni mahkamah sivil, perintah kena dapat di mahkamah sivil. Mahkamah syariah untuk apa mahkamah syariah? Mahkamah syariah hanyalah untuk urusan perkahwinan. Contohnya bagi isteri. Isteri dia nak apa ketua nak menuntut fasah ataupun nak dapat anggapan kematian awal, mana 4 tahun. Cumanya kalau dituntut apa tu di mahkamah syariah, dia tuntut fasah contoh kan. Maknanya dia tak dapatlah harta pusaka suami. Itu masih dalam pembincangan lah tuan-tuan. Kenapa sivil 7 tahun, kenapa syariah 4 tahun, kenapa sivil tak 4 tahun juga. Itu Allah Alam, dan saya bukan pakar dalam bab tu tuan-tuan. Tapi itulah undang-undang yang ada. Kita urusan pusaka ni kena melalui mahkamah sivil. Ni bagi orang mafkud tuan-tuan, 7 tahun baru dapat perintah anggapan kematian. Jadi pihak mahkamah akan menentukan kematiannya secara hukmi berdasarkan faktor-faktor tertentu, seperti umur, kesihatan, tempat, keadaan aman atau peperangan dan sebagainya. Contoh kalau kita tengok apa ni mazhab-mazhab ni, mazhab Syafi'i, mazhab apa tu imam-imam ni, Hambali, Hanafi, Maliki ni, ada di antaranya sampai 120 tahun tuan-tuan orang hilang. 120 tahun baru dianggap mati tau. Ada yang 80 tahun, ada 90 tahun. Pandangan berbeza lah. Cumanya ada satu pandangan ketika di zaman Sayyidina Umar, sebab apa mahkamah syariah ni mengambil 4 tahun. Ni kisah dia, ada kisah dia. Kisah dia. Macam tuan-tuan ni lah pergi surau, pergi masjid. Malam tu tuan-tuan, lepas isyak tak balik orang ni. Tu cerita dia. Lebih kurang lah dalam kitab dia sebut kitab Al-Bahaki, tak silap saya. Apa nama kitab, dah lupa nama kitab dah. Jadi orang ni datang surau, pergi musalla, datang maghrib, isyak tak balik-balik, isteri mengadu. Ya Amirul Mukminin, dia kata, suami saya ni tak balik. Tak balik tuan-tuan. Sayyidina Umar kata, tunggu 4 tahun. Tunggu 4 tahun tuan-tuan. Saya pendek cerita lah, dia cerita panjang lah. 4 tahun. Lepas 4 tahun, dah 4 tahun dah. Isteri mengadu lagi. Dia kata, suami saya ni mesti tak balik-balik ni. Ya Amirul Mukminin kata. Kalau begitu dia kata, mau kahwin lain lah. Dia kata, dah lepas 4 tahun. Sebabnya tuan-tuan, kita ni,
Dia ambil di situlah 4 tahun. Saya dah faham ambil di situlah. Ya. Jadi lepas isteri ni kahwin, suami ni balik, tuan-tuan. Suami balik. Jadi jumpa Sayyidina Umar. Sayyidina Umar tanya dia, mu gimana? Mu gimana? Lama 4 tahun hilang kata. Tak. Kalau orang Kelantan kita tak, dia tanya mu gimana tak. Jadi cerita tu kan, dia cerita rupanya kena colek jin tuan-tuan. Tuan-tuan baca ada dalam apa ni. Dalam apa Google ada cerita dia. Banyak kisah-kisah dia. Ni. Hilang dia colek jin. Jin kapio colek tu. Kapi je kapi. Colek dia. Ada kisah ni tuan. Jadi hukum tu dia ambil di situlah. Cerita ringkas lah, sebenarnya cerita panjang, cerita bab colek jin tu. Jangan tuan-tuan balikkan kena colek jin sudahlah. Tapi kisah dalam kitab disebut begitu. Jadi seseorang itu dianggap mati berkuat kuasanya pada masa hakim mengeluarkan perintah dan tidak pada masa dia hilang. Dia maknanya kalau orang tu hilang kan, yang kes MH370 tu dia hilang tak silap saya tahun 2014 ya. Betul ke? Betul. Lebih kurang itulah kisahnya. Sekarang 2023. Lebih dah 7 tahun Dia bukan di sini tuan-tuan, di sini dia hilang. Hilang di sini. Officially hilang lah. Officially hilang. Officially hilang di situ. Dia bukan kira di situ ya. Dia kira di sini. Bila mahkamah keluarkan perintah. Mahkamah keluarkan perintah. Ada perintah mahkamah lah. Perintah mahkamah mengatakan anggapan dia dah mati. Begitu. Dia anggapan. Bukan mati ya. Mahkamah keluarkan perintah anggapan kematian. Jadi dalam tempoh ni, daripada sini ke sini, maknanya kalau ada, contohnya saya ada case story, anak ni hilang. Anak ni hilang. Dan tempoh ni maknanya anak ni, betul lah ayah dia mati contoh kan. Anak ni dapatlah harta. Dapat harta disebab dia adalah waris. Boleh faham tak? Dia dianggap masih hidup. Belum mati lagi. Jadi dia dapat harta ayah dia. Dia berkongsi dengan adik-adik perempuan dia. Contohnya kalau mak dia meninggal, dapat 1/8. Nenek datuk dia dapat 1/6, nenek dapat 1/6, baki dapat di sini. Jadi baki ni dapat ke dia. Kemudian bila perintah mahkamah dikeluarkan, baru dia anggap mati. Kemudian bagi harta dia pula dibagi pula ke waris-waris lain. Begitu. Maknanya ada dua benda ya. Satu harta dia, satu harta orang yang dia warisi. Itu tuan-tuan ya. Tapi bab orang hilang ni bukan mudah lah. Kalau hilang contohnya ya, tak ditemui, kena usaha cari dulu. Bukan boleh kita kata isi hilang itu je, tak boleh juga kan. Cabaran tu ada 5 cabaran sebenarnya dalam urusan pusaka ni. Yang pertamanya yang biasa kita bincang, hilang, ada 5 hilang. 5 hilang cabaran ni. Hilang yang pertama, hilang nyawa. Itu kita tahulah, confirm orang mati kan. Mati ni kita faraid kan harta dia, ataupun kita urus harta dia. Yang keduanya hilang ni, hilang tanpa dikesan ni. Hilang. Ni orang hilang kan. Kena dapat perintah mahkamah. Ya. Yang ketiganya tuan-tuan, orang hilang akal. Tiba-tiba gila kan. Macam mana nak urus pusaka? Ya. Ini jadi cabaran kepada waris-waris ataupun inilah. Contohnya yang suami ni tiba-tiba ya. Tiba-tiba orang kata gila kan. Macam mana tak? Dia ada harta. Boleh tak kita buat transfer pindah milik apa semua? Ni kena fikirkan. Ya. Tu yang ketiga. Yang keempatnya orang hilang upaya. Ya. OKU ataupun tiba-tiba bukan OKU, dia panggil TPM, Total Permanent TPD, TPD, Total Permanent Disability, ataupun koma kan, koma. Macam mana tuan-tuan nak buat harta orang koma? Tapi ada kaedah. Solusi itu ada. Itu nanti mungkin kita bincangkan datang lah. Yang kelimanya, orang ni hilang apa? Hilang legal capacity ataupun capacity undang-undang. Siapa dia? Orang bankrupt.
Macam mana tuan-tuan orang bankrupt? Harta dia macam mana? Kadang-kadang inilah yang menjadi cabaran bagi orang yang ada harta. Dalam pengurusan harta, 5 cabaran hilang ni termasuklah hilang tanpa ditemui ni. Tapi orang temu ni ada kaedah dia. Jadi kalau katakan orang tu hilang selama 20 tahun pun, dia masih dianggap hidup selagi hakim tidak memutuskan perintah kematian. Macam cerita saya awal-awal tadi lah. 40 tahun hilang, baru hakim keluarkan perintah. Naya. Kalau ikut pandangan-pandangan imam-imam, sampai 120 tahun. Tuan-tuan, Imam Hanafi, Hanafi 120 tahun. Itu ada perbincangan dia. Nanti satu masa kita akan bincang. Macam mana orang hilang ni. Kita nak mengenai masalah ataupun solusi yang perlu kita laksanakan. Jadi apabila dia anggap masih hidup, lagi hartanya tidak menjadi harta pusaka, dan dia juga adalah ahli waris yang berhak boleh mewarisi harta. Tapi macam mana nak uruskan? Kalau akaun, boleh tak kita nak ambil akaun dia? Kecuali kalau kita ada password kan. Kalau ada password, ada orang kata PIN number, bolehlah kan. Kita nak ambil akaun dia. Tapi kalau dia tak ada, tak ada, masalah. Jadi jika seorang yang telah ditetapkan sebagai kematian hukmi dan ahli waris telah membahagikan harta pusaka, dah habis dah bagi-bagi, tiba-tiba balik tuan-tuan. Balik macam mana? Tidak lama kemudian dia dapati masih hidup, maka dikembalikan harta pusakanya masih ada. Itu pandangan pertama. Dia ada 2 pandangan. Contoh. Ayah tinggal 10 juta lah, ada anak 2 orang, bagi 5 juta seorang. Yang seorang ni habis belanja tuan-tuan, habis tak dapat apa. Jadi yang seorang lagi ni ada tinggal sikit. Jadi yang sikit tu pulang balik. Itu pandangan pertama. Pandangan kedua tuan-tuan, kalau dia balik, yang 5 juta tadi tu kena bayar kat. Semua kena bayar. Ini pandangan lah. Bab-bab ni pandangan. Ada 2 pandangan yang dalam hukum ada 2 pandangan. Tapi dalam buku ni disebut satu saja. Saya baca dalam buku lain dia kata ada 2 pandangan. Adapun harta yang tidak telah dibelanjakan, ahli waris tidak perlu menggantikannya. Ini pandangan yang pertama tadilah. Sebabnya kita di bawah Imam Syafi'i tuan-tuan, dia ambil yang lebih yakin. Yang yakinnya orang tu balik lah, bukan perintah mahkamah tu tuan-tuan. Di bawah Imam Syafi'i dia agak straight sikit. Imam Syafi'i kata dia ambil yang lebih yakin. Maknanya orang yang balik ni yakin lah kan. Yang perintah tadi tu perintah lah, perintah mahkamah kan. Tapi yang lebih yakinnya bila orang tu balik, memang jelas dia balik kan. Walaupun perintah mahkamah dia keluarkan, itu 2 pandangan tadi tu. Bagi-baki ataupun apa yang terguna tu bayar balik dekat orang, dekat orang yang tuan punya tadi tu. Ada soalan tak sekarang? Ada soalan? Ada soalan saya tanya tuan-tuan. Kalau ada soalan yang personal, boleh terus WhatsApp pada saya 012 315 3150 012 315 3150. InsyaAllah saya cuba jawab. Jadi itu 2 kematian. Yang ketiganya disebut sini kematian takdiri. Apa dia kematian takdiri ni? Dalam buku ni dia pandangan disebut sini kematian janin akibat perbuatan jananiah ke atas ibunya. Orang contohnya bunuh imak dia. Kematian takdiri. Ataupun dalam buku lain dia tulis ada pandang kematian takdiri ni adalah contohnya orang dia pergi perang. Pergi perang. Pergi perang. Tapi tak jumpa mayat dia. Pergi perang tu kira matilah dia. Tu kematian takdiri. Ada 2 pandangan. Jadi ada 3 jenis kematian dia. Hakiki, hukmi, takdiri. Okay. Itu yang pertama, mesti ada bukti kematian. Yang keduanya, mestilah waris. Waris ni mesti masih hidup. Mesti hidup. Sabda Rasulullah SAW, izastahalla mauludu warisa. Apabila bayi yang baru dilahirkan menangis, mempunyai tanda bernyawa, maka dia berhak terhadap harta pusaka. Hadis riwayat Abu Daud. Tuan-tuan bagi suami yang meninggal, kalau isteri tu mengandung, anak dalam kandungan tu adalah waris. Adalah waris. Adalah waris. Kena tunggu anak tu lahir. Kena tunggu anak tu lahir. Walaupun dia lahirnya kata orang hidup sekejap, 1 second contoh, dia sudah mewarisi. Tapi kalau meninggal dalam perut tak adalah. Cumanya kalau berlaku kematian ni
Ya, kalau nak bagi juga ketika anak tu belum lahir, boleh. Ada pandangan kata boleh. Ya. Tapi kena reserve bahagian terbesar untuk anak ni. Contohnya kalau antara lelaki dan perempuan, mana lelaki ni kira bagi besar lah pada perempuan kan. Buat lelaki dengan perempuan ni dua nisbah satu. Ataupun sekarang kita ada boleh scan lah, lelaki perempuan lah. Tapi yalah, kalau ikut ulama, kena reservekan bahagian terbesar kalau nak bagi jugalah. Ya, tapi sebaik-baiknya tunggu lahir. Tunggu lahir baru bagikan. Ya. Hidup ahli waris mestilah semasa pemilik harta meninggal dunia. Tuan-tuan. Kalau contohnya berlaku kematian aksiden, kereta. Kalau katakan orang yang mula-mula sampai di tempat kejadian tu, dia tengok suami ni masih hidup, maknanya dikira isteri mati dululah. Suami masih hidup. Dan pengiraan dia lain, tuan-tuan. Kalau katakan tak dapat ditentukan, mana siapa meninggal, dia tidak mewarisi, suami isteri tidak mewarisi. Contoh suami isteri dalam satu kereta, aksiden kan. Tapi masa orang sampai, salah seorang tu masih lagi bergerak lagi. Contohlah. Itu dikira masa dia hidup lagi lah tu. Kalau katakan suami yang meninggal dulu, isteri tu mewarisi harta suami, dan dia akan, pewarisan tu akan berbeza. Kalau pemerintahan serentak, dia tidak saling mewarisi antara satu sama lain. Jadi kalau dia ada anak, terus yang bahagian suami kepada anak, yang bahagian isteri kepada anak, dia tidak mewarisi antara satu sama lain. Itu penting, tuan-tuan. Tarikh kematian tu atau waktu kematian tu sangat penting. Walaupun kejadian tu adalah kejadian sama. Cuma baru ni yang 10 orang kan yang meninggal sebab di kepala air tu kan. Itu pun tak dapat ditentukan siapa meninggal dulu kan. Bila air datang tu habis 10 orang sekali hanyut ya. Tak dapat tentukan siapa mati dulu. Maknanya kalau kita nak kira faraid dia, kita kena kira dia mati serentak. Dia tidak saling mewarisi antara satu sama lain. Seseorang akan hilang kelayakan menjadi ahli waris jika dia mati sebelum pemilik harta meninggal dunia atau mereka mati bersama. Itu lain. Maknanya kalau mati dulu, dia tidak mewarisi, ataupun sama-sama mati pun serentak pun tidak mewarisi sama satu sama lain. Contoh, masa ayah mati, rupanya anak dah mati dulu. Anak yang mati dulu tu tidak dapat mewarisi harta ayah dia. Tak dapat mewarisi harta ayah. Tak dapat mewarisi harta ayah. Dia, maknanya penting di pentadbir ni, dia cakap tadi, dapatkan bukti-bukti, CJ mati dan sebagainya. Dan pada itu bolehlah. Mungkin adalah berlaku penipuan itu. Yalah, ada orang cuba pemalsuan dokumen, sebab nak keluar APF punya pasalnya, keluar APF, tunjuk CJ mati ya. Dia berlaku tu tak kes. Dia dapat CJ mati palsu, keluar APF. Contohlah kan. Berlaku Jadi begitu juga seorang yang contohnya mana tadi. Jadi keadaan ahli waris masih hidup terbagi kepada dua. Terbagi kepada dua. Yang pertamanya secara nyata, hidup secara nyata, iaitu hidup secara nyata, itu ahli waris itu masih hidup walaupun dia koma. Dia koma pun masih hidup lah. Selagi tidak mati. Begitu juga ahli waris yang hilang, dia tetap mendapat bahagian faraid jika mahkamah belum menetapkan sebagai kematian hukmi tadi tu. Maknanya dia masih hidup lah. Hilang pun, orang hilang hidup, tuan-tuan. Tapi nanti kita akan bincang dalam bab orang membunuh. Orang membunuh ni, dia dianggap mati ataupun dia dianggap tak ada. Itu beza Kalau orang tu melakukan pembunuhan, contoh anak melakukan pembunuhan, walaupun hidup, tapi dianggap dia tak ada. Ataupun anak ni murtad, dia pun dianggap tak ada. Maknanya dia tidak berhak mewarisi harta. Harta ayah dia. Begitu juga seorang yang koma, dia tetap dikira masih hidup dan dia berhak terhadap harta pusaka si mati. Bahagian faraidnya akan diberikan setelah dia sembuh. Jika dia mati selepas itu, bahagian tersebut akan difaraidkan kepada ahli waris. Cuma tuan-tuan dalam keadaan-keadaan tertentu contoh lainnya yang pernah kita bincangkan ialah anak ataupun waris
Menagih dadah, tuan-tuan, menagih dadah. Menagih dadah. Menagih dadah. Sebabnya kalau kita bagi harta tu kepada dia, dah. Habislah tuan-tuan. Jadi kita akan buat, biasanya kita cadangkan lantik pentadbir atau pemegang amanah bagi pihak dia. Ya. Itu orang kata mayat hidup ya. Orang kata mayat hidup ya. Menagih dadah, orang kata mayat hidup ya. Habis kawan tu menagih je. Dah pergi pusat pemulihan pun belum tentu tuan-tuan. Sebab pernah dibincangkan macam mana nak mengenangani waris-waris yang sebegini, ya, tak seumpama itulah. Ataupun banduan, mungkin mungkin termasuk juga perlunya ada perbincangan lanjut lah tuan-tuan ya. Sebabnya kita ada menghadapi cabaran bila kita nak uruskan. Saya ada satu kes baru ni yang saya dirujuk, salah seorang waris ni menagih dadah dekat pusat pemilihan. Kita pun nak fikir macam mana cara. Jadi bahagian itu kita cadangkan dia pegang amanah oleh adik-beradik lain. Kalau kita bagi menagih baliklah tuan-tuan. Maklumlah ayah tinggalkan duit agak banyak juga. Kalau kita bagi jadi masalah pula. Okey. Yang pertamanya mesti secara nyata. Yang keduanya kita cara takdir. Takdir ni ialah janin, janin dalam kandungan dia kata. Dia merupakan ahli waris yang berhak. Menerima pusaka dengan syarat-syarat tertentu. Syarat dia mestilah janin tersebut ada dalam kandungan dan dilahirkan hidup. Dilahirkan hidup. Jadi misalnya seorang isteri sedang mengandung setelah kematian suami, maka anak dalam kandungan itu merupakan ahli waris yang berhak kepada harta suami. Jadi ahli waris yang mati selepas kematian pemilik harta, walaupun tempoh masa kematian adalah sedetik, ahli waris tersebut tetap mendapat bahagian faraidnya. Bahagian itu pula dia akan difaraidkan kepada ahli waris seterusnya. Ini kematian dipanggil kematian berlapis tuan-tuan. Yang ini saya juga banyak kes yang orang kita tak boleh terima. Dia macam mana? Macam mana? Tadi mula-mula ayah mati. Ayah mati dah. Kemudian anak mati. Kemudian ada cucu. Cucu pula mati. Dia tambah mati 1, mati 2, mati 3. Anak ni ada isteri kan? Menantu. Menantu pun dapat. Harta suami asalnya. Daripada harta suami tuan-tuan. Harta suami. Tapi dia tak urus harta pusaka. Isteri tak urus harta pusaka. Kemudian anak lelaki meninggal. Anak bagian lelaki ni pergi kepada menantu. Itu dia panggil kematian berlapis tu ya. Yang banyak orang kita ni macam itulah, tangguh. Jangan tangguh urus pusaka. Macam mana dia kata menantu air berdapat? Ni banyak berlaku ni. Tak. Ni banyak berlaku. Semalam satu kes datang jumpa saya. Masa ayah dia meninggal, ada datuk. Masa ayah meninggal ni, ada datuk dengan nenek. Rupanya datuk ni kahwin 2. Lepas ayah meninggal, datuk dengan nenek pula meninggal. Jadi datuk, isteri pertama ada 3 orang anak. Isteri kedua ada seorang anak. Sudah. Berapa orang pakcik dah tu? Tuan-tuan. Oh ya kata. Ya tak iyalah saya kata. Sebab inilah banyak orang kita tak faham ya. Bila pergi bila pergi bercaraan, dia tunjuk waris yang di bawah aja. Yang di atas tak tunjuk. Mahkamah tahulah tuan-tuan. Masa angkat sumpah pun dah. Kan? Kena angkat sumpah. Masalah mahkamah habis tuacur semua. Tu kena kita faham ya. Kematian berlapis dipanggil. Bukan kek lapis tuan-tuan. Jangan ingat kek lapis pula. Ada orang sekarang. Yalah. Kan? Kematian berlapis. Munasakat dipanggil. Munasakat. Itu bab nanti, ada satu bab nanti dalam ilmu faraid. Ya. Jadi kematian seterusnya maknanya waris-waris seterusnya pula akan seumpamanya suami dan isteri meninggal dunia dalam kemalangan jalannya menurut praktik tempat kejadian isteri mati tadi ya. Maknanya mana pula tadi saya pergi tadi. Dah pakai lain pula dah. Maknanya ada saksi, mesti ada saksi ya. Saksi. Jadi kalau bagi serentak tak adalah ya. Kalau kalau meninggal walaupun insiden suami isteri, tapi boleh tentukan, maknanya dia akan saling mewarisi antara satu sama lain ya. Itu kematian waris mestilah hidup
siapa yang hidup? Do ke Minah yang mati dulu ya? Tengok-tengok dua-dua tak mati ya. Kemudian yang ketiganya, hubungan si mati dengan ahli waris diketahui dengan jelas. Ini penting ya. Ini ilmu nasab saya kata tadi. Wajib diketahui hubungan si mati dengan ahli warisnya sama ada melalui pernikahan yang sah, ya, nasab yang betul atau pembebasan hamba. Maklumat tentang hubungan tersebut hendaklah diketahui secara terperinci. Contohnya saudara lelaki semati, anak, ni anak tuan-tuan. Dia anak ni banyak jenis tuan-tuan. Anak kandung, anak angkat. Anak kandung dapat tuan-tuan. Anak angkat tak dapat. Anak tiri tak dapat. Anak susuan tak dapat. Anak tak sah taraf, mak dia saja waris. Bapak dia bukan waris. Ni walaupun suami isteri berkahwin, ada anak luar nikah, anak tersebut dibinkan kepada ayah dia, masih lagi bukan waris kepada ayah dia. Dia tidak mewarisi anak tak sah taraf, semua ibu dia. Anak li'an. Anak li'an macam mana? Suami dia tuduh isteri dia berzina. Dia kata ini bukan anak aku. Pada anak dia dia tuduh. Itu boleh jadi anak li'an. Yang itu anak li'an pun waris kepada ibu dia, tidak waris kepada ayah dia. Tuan-tuan. Anak dia panggil wati syubhah. Wati syubhah macam mana? Wati syubhah pernikahan yang syubhah contoh. Contohnya di bawah Imam Syafi'i, Yalah, kita ada syarat-syarat tentu kan. Tapi di bawah Imam Malik contohnya ada imam lain, dia tidak sama dengan Imam Syafi'i. Tak, dia ikut imam-imam lain. Tapi sedangkan kita Imam Syafi'i. Yang itu pun dikewati syubhah. Wati syubhah ni boleh belah ibu dan belah ayah dia boleh mewarisi. Ada pula kategori dia panggil anak. Dia panggil apa? Anak daripada hasil hubungan tuan dengan hamba dia. Tuan masa zaman hamba dulu lah. Itu dia boleh mewarisi harta. Harta tuan dia. Itu kan. Itu masa ketika yang hamba ni masih boleh. Sekarang hamba dah tak ada lah kan. Okay. Jadi dia kena jelas ya. Anak ke ibu, maknanya apa hubungan dia dengan si mati tu, perlu jelas. Okay. Jadi jika ada maklumat tentang hubungan tersebut, hendaklah diketahui dengan seperinci. Perlunya tu ya, perlunya orang kata CJ apa ni, surat beranak, CJ nikah. Ini membuktikan bahawa, ataupun adanya bukti daripada mahkamah, ataupun inilah pernah kes bertukar anak di pusat perubatan contoh. 20 tahun kemudian baru tahu, kena pula buat DNA pula untuk membuktikan. Itu antara cara dia lah. Jadi jika ada perselisihan tentang kehubungan tersebut, berlakunya dispute antara waris, maka perlu dibawa ke masalah tersebut kepada mahkamah untuk selesaikan. Okey. Yang keempatnya, tiada perkara yang menegah. Saya kata tadi, maknanya tiada perkara-perkara tersebut seperti membunuh, melena agama, hamba, tiga-tiga perkara ni akan menegah walaupun contohnya orang ni pada asalnya dia layak, tapi disebabkan melakukan bunuhan, disebabkan dia murtad, gugur hak dia. Dia masuk waktu dah. Saya kena awal sebab ada urusan yang kena selesaikan. Ada soalan? Ada soalan? Jadi tuan-tuan kena jelas ya. Ada 4 syarat yang perlu dipenuhi. Ni tuan-tuan, ada orang datang jumpa kita, dia kata, Tuan Ji, kami nak faraidkan harta ayah kami. Saya tanya, bila ayah meninggal? Ayah belum meninggal. Tak. Ayah mesti meninggal. Ayah mesti meninggal baru faraid. Mesti berlakunya kematian. Yang keduanya, mestilah waris hidup ketika si mati. Yang ketiganya, mesti jelas hubungan. Yang keempat, tak ada perkara yang boleh menegah ataupun dipanggil halangan, ataupun yang boleh orang kata gugur hak dia bila melakukan pembunuhan ataupun murtad. Jadi saya mohon maaf banyak-banyak maaf tuan-tuan yang kurang, yang silap itu adalah kelemahan saya, yang benar datang pada Allah. Wallahu alam. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.